Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kajian bagi kumpulan kami ialah budaya hedonisme dan cabarannya terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Akhir-akhir ini, budaya hedonisme semakin menjadi-jadi dan ianya tersebar luas dalam kalangan masyarakat. Secara ringkasnya, hedonisme merupakan satu perkataan yang berasal daripada bahasa Grik, iaitu hedonismos, yang bererti kemeriahan, ataupun perkataan hedon yang membawa erti keseronokan. Bagi kajian kami, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti konsep hedonisme secara umum. Yang kedua, mengkaji faktor kewujudan budaya hedonisme dan kesannya terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Dan yang ketiga, mengenal pasti cabaran hedonisme terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi skop kajian pula, skop kajian ini memfokuskan kepada budaya hedonisme dan cabarannya terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Melalui kajian ini, kami dapat mengenal pasti budaya hedonisme dalam pelbagai aspek seperti konsep, faktor, cabaran dan kesan. Selain itu, metod pengumpulan data bagi kaedah ini adalah dengan menggunakan kaedah kepustakaan. Kaedah ini digunakan untuk mengumpul maklumat berkaitan konsep hedonisme secara umum. Seterusnya, melalui kaedah ini kami juga memfokuskan terhadap apakah faktor yang mendorong kepada kewujudan kebudayaan hedonisme kepada seseorang. Akhir sekali, kami juga mengkaji tentang kesan-kesan budaya hedonisme yang akan berlaku terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sorotan literatur. Menurut Kamus Dewan, hedonisme bermaksud suatu pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Selain itu, menurut pakar daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS, tujuan utama fahaman ini wujud adalah bagi menjawab persoalan seorang ahli falsafah yang dikenali sebagai Socrates tentang apa sebenarnya tujuan akhir bagi setiap manusia. Lalu, persoalan ini berjaya dijawab oleh Aristippus dan Chiron yang merupakan pengasas budaya hedonisme ini. Menurut mereka, tujuan akhir bagi setiap manusia adalah untuk mendapatkan keseronokan. Menurut MAIS juga, antara faktor berlakunya budaya hedonisme ini adalah kerana tempias daripada pengaruh globalisasi. Pada zaman globalisasi ini, manusia hidup tanpa sebadan. Jika tidak dikawal, ia mampu menjadi ancaman kepada masyarakat, khususnya golongan remaja. Di samping itu, terdapat juga cabaran yang berlaku dalam usaha untuk membanteras budaya hedonisme ini. Menurut kajian yang dilakukan oleh saudari Ifah, antara cabarannya adalah tidak mempunyai pegangan yang kukuh, sama ada pegangan jati diri ataupun pegangan agama. Hal ini akan membuatkan masyarakat hidup dalam keadaan terumbang-ambing kerana mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup mereka. Tidak ketinggalan juga, kajian yang dilakukan oleh saudari Zabedah Ibrahim menyimpulkan bahawa kesan penularan budaya hedonisme ini adalah berlakunya peningkatan kadar jenayah kerana mereka gagal untuk mengawal nafsu mereka untuk berseronok. Lebih teruk lagi, budaya ini mampu membuatkan mereka hayal sehingga perbuatan mereka ini menyimpang daripada landasan agama yang dituntut oleh Allah. Ia juga akan memberi impak negatif seperti keruntuhan akhlak dan juga moral. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa budaya hedonisme ini merupakan satu gaya hidup yang negatif dan ia perlu dihapuskan demi maslahat masa hadapan. Hal ini kerana budaya ini mampu menimbulkan isu sosial seperti perbalahan dan juga mampu untuk merosakkan akidah seseorang jika tidak dapat dikawal dengan sebaiknya. Seterusnya, metodologi kajian. Pendahuluan. Metodologi menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Manakala seperti yang dinyatakan di dalam Kamus Dewan edisi keempat, kajian bermaksud kegiatan, usaha dan proses mengkaji tentang sesuatu isu berdasarkan data dan maklumat terperinci yang dikumpulkan dalam jangka masa tertentu. Reka bentuk kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, reka bentuk kajian bermaksud rancangan yang menunjukkan susunan struktur atau aspek-aspek tertentu. Kaedah penganalisisan data. Kaedah penganalisisan data bagi kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kepustakaan, iaitu rujukan dari buku dan rujukan dari internet.
Rujukan dari buku ialah kaedah penyelidikan ini merupakan kaedah yang sering digunakan oleh para pengkaji untuk mendapatkan data dan bukti kajian. Bagi rujukan dari internet pula, pengkaji telah menggunakan sumber internet bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan bahagian konsep iaitu pengertian budaya hedonism. Budaya menurut Kamus Dewan Bahasa ialah sebuah tamadun, kemajuan fikiran, akal budi atau cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Hedonism pula bermaksud suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia. Istilah hedonism ini merupakan satu gabungan daripada dua perkataan iaitu hedon dan isme. Saya akan memberikan satu definisi menurut seorang ahli falsafah yang berasal daripada Indonesia iaitu Franz Magnus Suseno. Menurut beliau, hedonism ialah satu pandangan hidup yang menganggap individu akan merasa bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, serta sebisa mungkin menghindari perkara yang mampu menekan perasaan-perasaan yang menyakitkan diri. Okey, seterusnya kita ke latar belakang. Hedonisme dan fahamannya muncul sejak awal sejarah filsafat. Ia merupakan jawapan kepada persoalan falsafah mengenai tujuan akhir manusia. Ia sering dikaitkan dengan pemikiran Yunani Purba, di mana mereka membuat penyelidikan tentang konsep keseronokan dan kesengsaraan. Budaya hedonisme pada era moden berlaku selepas pemerintahan Ratu Victoria, di mana pengganti selepas beliau telah membuat onar sehingga berleluasanya hiburan melampau dan pergaulan bebas. Hedonisme berkaitan dengan sekularisme dan konsumerisme. Sekularisme bermatlamat untuk menghapuskan peranan agama daripada segala aspek kehidupan dan terbuka kepada segala perubahan yang wujud pada masa ini, yakni pada era moden. Hedonisme bercanggah dengan ajaran Islam kerana ia merupakan fahaman dan budaya bukan daripada ajaran Islam. Budaya ini berdasarkan keseronokan yang menurut kehendak hawa nafsu dan terbatas kepada kebendaan yang materialistik semata-mata. Hedonisme merupakan suatu cabaran bagi remaja Muslim zaman moden di mana budaya ini meresap masuk ke dalam pemikiran masyarakat. Remaja Muslim mungkin terpengaruh dengan cara hidup negatif daripada Barat. Maka tidak heranlah Islam menentang budaya hedonisme kerana ia bercanggah dengan ajaran dan akhlak Islam. Okey, seterusnya kita melihat kepada faktor-faktor budaya hedonisme. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat beberapa faktor wujudnya budaya hedonisme. Salah satunya ialah tempias daripada pengaruh globalisasi. Globalisasi membolehkan semua aspek dapat disebarluaskan ke seluruh dunia, yakni menjadikan dunia tanpa sepadan. Namun, dunia tanpa sepadan boleh menjadi ancaman bagi generasi muda jika tidak dikawal sebaik mungkin. Sebagai contoh, filem-filem, program-program berunsurkan hiburan dan lagu-lagu yang datang dari luar, khususnya dari Barat, ada kalanya bercanggah dengan ajaran Islam dan adab kesopanan masyarakat Timur. Selain itu, ialah pengaruh media massa. Pengaruh media memberi impak yang penting dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat. Media pada masa kini banyak menerima pengaruh daripada luar,
terutamanya program yang berunsurkan hiburan yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Segelintir remaja sukakan hiburan dan menjadikan sesetengah peserta program reality TV sebagai ikutan. Dek kerana taksub akan artis-artis tersebut, mereka meniru cara mereka dari segi cara berpakaian dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga pengaruh rakan sebaya yang menjadi faktor wujudnya budaya hedonisme. Remaja menganggap rakan sebaya mereka sebagai ikutan mereka. Apa-apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan mereka dianggap mereka sebagai baik. Remaja pada masa kini ada di antara mereka yang suka berhibur dan ada di antara mereka yang terpengaruh dengan budaya hedonisme. Remaja yang tidak mengikut cara rakan-rakan mereka berhibur dan mengikut trend terkini dianggap sebagai ketinggalan zaman, lalu disisihkan oleh rakan-rakan mereka. Budaya hedonism yang diamalkan oleh masyarakat akan mengundang pelbagai kesan. Antaranya ialah melahirkan masyarakat yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesiasatan. Masyarakat yang bersifat sombong terhadap teguran dan nasihat yang diberikan akibat daripada kesenangan dan kemewahan hidup yang dilalui mereka. Prinsip ini mementingkan kebebasan hidup, kemewahan, keseronokan, kegembiraan dan kelazatan hiburan tanpa memikirkan kesan-kesan negatif yang akan menimpa mereka. Kesan yang seterusnya ialah berlaku peningkatan kadar jenayah. Golongan remaja ialah golongan yang paling banyak terlibat dengan kadar jenayah kerana mereka gagal mengawal nafsu mereka. Akibat daripada keinginan yang tinggi terhadap keseronokan, mereka sanggup melakukan apa sahaja demi menikmati hidup berlandaskan nafsu semata-mata dan menjauhkan diri mereka daripada kebosanan hidup yang melanda. Sebagai contoh, budaya black metal, seks bebas, pelacuran, bosia, penagihan dadah dan sebagainya. Kesan yang ketiga ialah berlaku keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan masyarakat. Apabila budaya hedonism ini menjadi tunjang dalam kehidupan mereka, maka wujudlah kesan ini di kalangan remaja akibat daripada penyelewengan yang mereka lakukan. Anak-anak muda tidak lagi mempunyai sifat malu untuk bercumbuan dan berpelukan di persekitaran khalayak ramai yang menyebabkan banyak permasalahan seperti pelacuran dan sebagainya. Dalam setiap usaha dalam membendung amalan ini, semestinya terdapat cabaran ataupun masalah yang dihadapi. Cabaran pertama ialah masyarakat tidak mempunyai pegangan yang kukuh. Setiap masyarakat perlulah mempunyai jati diri yang kukuh agar tidak terpengaruh dengan budaya luar. Jika kita lihat secara zahirnya, amalan ini tidak membawa sebarang manfaat. Malahan, ia menunjukkan lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif. Masyarakat sewajarnya mengamalkan budaya yang sedia ada, iaitu budaya yang lebih beradab dan lebih sopan berbanding dengan budaya luar. Cabaran yang kedua ialah pengaruh media massa. Media massa mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan seharian. Pengaruh budaya hedonism ini mudah merebak ke negara kita dengan adanya teknologi canggih dan media massa. Budaya hedonism ini mudah didapati dan mudah dipengaruhi dengan adanya saluran media massa seperti telefon bimbit, rancangan televisyen, rancangan hiburan dan sebagainya. Pelbagai prinsip dan cara hidup yang boleh dilihat seperti gaya hidup melepak, minuman alkohol, pesta yang melampau, merokok dan sebagainya. Dengan melihat gaya hidup masyarakat kini, telah terbukti bahawa budaya hedonism ini telah merebak dengan luas di dalam negara kita. Cabaran yang ketiga ialah kurangnya kawalan terhadap hiburan. Berbagai jenis hiburan yang telah ditunjukkan oleh pengamal budaya hedonism ini sehingga masyarakat Malaysia turut mengikutinya. Antara jenis hiburan yang dibawa oleh pengamal budaya hedonism ini ialah hiburan kelab malam,
mengadakan parti hingga tiada ikhtilat antara lelaki dan perempuan, mendengar lagu berunsurkan black metal dan sebagainya. Segala amalan tersebut sememangnya seronok untuk dilakukan, namun sesetengah amalan tersebut sangat melampaui batas. Kesimpulannya, hedonism adalah satu pola yang mencari keseronokan di dunia semata-mata. Ia juga merupakan satu bentuk pemikiran yang melanggar etika serta peradaban manusia. Dalam kajian ini, dapat dilihat bahawa banyak faktor, kesan dan cabaran terhadap budaya hedonism. Antara cadangan dalam isu menangani budaya hedonism ini ialah kita hendaklah belajar mengawal diri semasa melakukan aktiviti hiburan supaya tidak terjebak dengan budaya hedonism ini. Seterusnya, ibu bapa perlulah memerhati gerak-geri anak-anak di rumah agar anak-anak mereka bebas daripada budaya ini. Masyarakat, khususnya remaja, mestilah memahami ajaran agama dan mengamalkannya sebaik mungkin kerana ia menjadi benteng yang utuh dalam menghadapi cabaran semasa termasuklah budaya hedonism. Akhir sekali, pihak berkuasa perlulah melaksanakan peraturan atau garis panduan untuk mengawal sedia hiburan agar tidak melanggar etika dan norma budaya masyarakat negara kita. Sekian dari kami, terima kasih.